yang tiap-tiap kali dalam 14 kali ini, saya nak pastikan betul, 14 kali, tiap-tiap kali Allah sebut hudud, Allah sebut hududullah. Wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Itu adalah hududullah, peraturan Allah, undang-undang Allah, termasuk dalamnya hukuman hudud. Sesiapa yang melanggar hukum ini, maka dia telah melakukan kezaliman untuk diri dia. 14 kali, tidak sekali pun Allah kecualikan. Dia sebut hudud sahaja, dia idafahkan kepada Allah. Idafah maknanya Allah sandarkan bila hudud, tidak ada hudud manusia. Yang ada hanya hududullah. Tak ada dalam Kelantan tu hudud pai, tak ada. Tunggang terbalik carilah. Hudud Kelantan tak ada. Hudud Terengganu tak ada. Yang ada pun hududullah. Allah gunakan sampai 14 kali, malah dengan ancaman Allah. Wa tilka hududullah walil kafirina azabun alim. Demikian itu adalah hududullah, undang-undang Allah, dan orang yang engkar kepadanya, bagi mereka azab yang amat pedih. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Demikian yang kami kemukakan itu, kata Allah, itu hudud kami, undang-undang kami, peraturan kami. Sesiapa yang taat kepada undang-undang ini, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, Allah akan memasukkan mereka dalam syurga, syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai yang indah, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Yang demikian itu adalah suatu kejayaan yang amat agung. Artinya, hudud yang dikemukakan sekarang ini kepada manusia, sama ada hudud yang dilaksanakan di Pakistan dahulu, di Saudi sekarang ini, di Iran sekarang ini, di Tanzania sekarang ini, di Sudan sekarang ini, kesemua sekali hududullah. Kalau kita tukar nama itu kepada nama lain, jadi kita menukarkan status yang asalnya hududullah kepada hududul insan. Kalau katakan hudud pas, maka hududul insan, maka penyelewengan itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kemurkaannya kepada manusia sekalian. Saudara sekalian, kenapa Allah menamakan hudud, tidak menamakan istilah lain? Hudud diambil daripada perkataan hadda. Yahiddu haddan. Had makna dia sempadan. Hudud sempadan. Ada hududul balad, itu sempadan negara, tak ada kena-mena dengan hukum. Kalau hududullah, undang-undang Allah itu merupakan suatu sempadan, suatu pemisah, suatu cegahan Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan sempadan yang dia tidak boleh cross pergi balik. Bagi maksud, kalaulah hudud ini kamu laksanakan kepada manusia,
maka Allah akan meletakkan sempadan kepada kamu, yang jahat akan habis, tidak boleh melakukan kejahatan. Kalau kamu tidak meletakkan hukum itu dilaksanakan, maka bebaslah manusia, karena sempadan tidak ada. Bebas manusia melakukan kejahatan-kejahatan jenayah yang semakin hari semakin bertambah. Pasal apa? Ini hududullah, Allah yang meletak sempadan, bukan manusia. Kalau Allah meletak sempadan, maka tidak ada insan yang boleh lalu dan boleh melanggarkan. Itu yang Nabi sebut tu. Innallaha farada faraidah fala tudayyi'uha wa mana'a asya fala tantahikuha wa hadda hududan fala ta'taduha. Nabi kata, Allah telah meletakkan, mewajibkan kepada kamu faraidah, kewajipan-kewajipan agama. Jangan kamu langgar kewajipan itu. Yang kena buat, buat. Allah meletakkan larangan-larangan kepada kamu, jangan buat, maka jangan kamu cabuli dia. Dan Allah meletakkan hudud, di antaranya hukuman-hukuman hudud. Curi, rompak, jenayah zina, tuduh zina, liwat, murtad. Ini hudud, jangan kamu langgar. Pasal apa? Sebab ada hukuman yang menunggu mereka bagi meletakkan bahawa hudud, sempadan yang terakhir untuk menyelamatkan manusia. Sebab itu maka Allah pilih yang kedua, perkataan qisas. Qisas, kesalahan bunuh orang, kesalahan mencederakan orang, melukakan orang, membirukan mata kawan tak pasal-pasal. Ini qisas. Apa dia? Kalau bunuh, sabit bunuh, dibunuh balas. Kalau kamu birukan mata kawan tu, sabit, dia mengakukan pula, kamu tala balik bagi biru pula. Kenapa nama qisas? Sebab qisas diambil daripada qassa, yang qussu. Qisas, qassa makna gunting, makna potong. Maqas ialah gunting. Ada kata hatil maqas, maqas makna gunting. Qisas, pengguntingan. Seolah-olahnya bahawa apabila kamu melaksanakan qisas itu, kamu potong jenayah itu terputus dan dia tidak akan berulang lagi. Pasal apa? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam melaksanakan qisas itu, kehidupan kamu Allah jamin. Wahai orang-orang yang diberikan hati nurani kepada mereka. Yakinilah. Yakinilah umat Islam sekalian, Allah Ta'ala tidak mensia-siakan manusia dengan menjadikan mereka, membiarkan mereka dalam kesangsaraan. Dan sekarang insan dalam sangsara. Nak selamatkan macam mana? Dia kena balik semula kepada hudud, selesai jenayah, insya-Allah. Dan balik kepada qisas, selesai masalah bunuh manusia. Jika tak selesai pun hampir selesai. Maka atas itulah maka Allah Ta'ala bagi jamin. Bila Allah sebut dalam Quran, maknanya hukuman itu hukuman yang akan manusia lihat sendiri kebaikan-kebaikannya. Misalnya dia katakan, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Yang mencuri, sabit mencuri, cukup syarat dia mencuri. Macam jika dia seorang menteri, tutup duit PPRT,
Misal lah, dia seorang datuk di KSU, yang dia curi tak banyak, 19 juta saja. Ikut tuduhan lah, bukan sabit lagi. Cukup, bukan dia curi telur ayam sebiji. Syaratnya ada nilai, kena sekurang-kurangnya. Kalau nilai hari ni saya rasalah kita boleh pakatkan bahawa sekurang-kurangnya mestilah syai'un mutakawwim, barang yang ada nilai. Kalau curi selipar saja, berapa nilai selipar? Dia tidak mutakawwim, dia tidak kena potong tangan. Telur ayam sebiji tak kena. Kalau telur dengan ibu ayam, berapa ibu ayam? RM5 tak cukup. Setidak-tidaknya RM10 ke atas atau RM25, bergantunglah keadaan. Yang penting sekali, kalau sampai juta-juta, sabit dia kena. Potong tangan, jazaan bima kasaba, itulah balasan yang paling setimpal kata Allah dengan kesalahan yang dibuat. Kalau kamu laksanakan hukum itu, Allah kata apa? Nakalan minallah. Allah jamin. Tu disebutkan nakalan minallah, pencegahan akan berlaku daripada Allah Ta'ala. Pencegahan kepada jenayah itu akan berlaku bukan daripada manusia dah. Minallah, Allah yang akan cegah. Bila Allah yang berjanji akan mencegah, maka janji Allah Ta'ala mesti benar. Pasal apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Kamu ya Allah tidak pernah mungkir janji. Kalau orang mungkin janji, aku tak jawatan tapi tak letak. Misal lah, kalau ada, tak ada tak apalah. Janji nak buat begini tapi tak buat. Kita manusia, tapi Allah Ta'ala kata aku tunai janji. Bila tunai janji, dia kata bahawa saya nakalan minallah. An-nukul makna al-imna. Allah akan cegahkan manusia daripada melakukan jenayah itu. Allah nak cegah macam